السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membuahkan rahmat, redha dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Malam ini saya akan membicarakan sebuah lagi topik berkenaan perkara ghaib yang akan berlaku di alam sana, yang mana mudah-mudahan menjadi petunjuk dan panduan kepada kita yang berada di atas muka bumi Allah ini, iaitu bagaimana kita hendak membina mahligai di dalam syurga Allah. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, pada malam Isra, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasi Nabi Ibrahim alaihi salam. Baginda lalu bertanya, siapakah orang yang bersama dengan kamu wahai Jibril? Maka jawab Jibril alaihi salam, inilah Muhammad. Lalu Nabi Ibrahim berkata, wahai Muhammad, perintahkan supaya umat kamu untuk memperbanyakkan menanam pokok di syurga, kerana tanahnya sangat subur dan kawasannya sangat luas. Cerita dia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Isra wal Mi'raj berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi Muhammad supaya pesan pula kepada kita. Apa pesanan Nabi Ibrahim? Suruh umat kamu tanam pokok banyak-banyak dalam syurga, kerana tanah di dalam syurga itu sangat subur dan sangat luas pula. Maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya, macam mana nak tanam pokok dalam syurga? Macam duk jadi kat kita lah, nak tanam macam mana dalam syurga ni? Kita bukan sampai dalam syurga lagi, nak tanam pokok jenis apa? Nabi SAW tanya kepada Nabi Ibrahim, macam mana nak tanam pokok-pokok di syurga? Maka Nabi Ibrahim jawab dengan ucapkan, la haula wala quwwata illa billah. Nak tanam pokok dalam syurga ni bukan payah baja apa. Tak payah jadi cari bidik benih tang mana-mana dak. Dia ada dekat lidah kita, iaitu ucapan la haula wala quwwata illa billah. Sekali kita ucap tu, tumbuh satu pohon, satu pokok untuk kita di dalam syurga. Susah ke senang? Senang. Hadis ini merupakan hadis yang sahih
riwayat Ibnu Hibban. Bila sebut pasal syurga, itu merupakan tempat kediaman kita yang paling kita sangat-sangat nak. Tempat kediaman terakhir bagi hamba-hamba Allah yang atas dunia dia cukup beriman kepada Allah. Atas dunia dia buat amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka apa yang dia dapat reward yang dijanjikan kepada dia adalah satu tempat kediaman yang cukup indah, yang tak pernah terbayang dengan akal fikiran, tak pernah nampak dengan mata, tak pernah dengar bagaimana hakikat sebenarnya dia. Satu tempat yang kita tak boleh nak imagine. Macam mana hari ini orang boleh imagine buat filem fiction science, buat macam-macam ni. Filem fiction science ni. Kediaman yang moden, semua moden, indah. Tak sampai lagi kepada moden dan indahnya syurga tu. Jauh nak sampai kepada keindahan syurga yang sebenar. Jadi hadis yang kita bacakan sebentar tadi itu, dia bagi satu signal kepada kita bahawa tempat kita nanti dalam syurga, kita sendiri yang kena bina dia, kita sendiri yang kena buat dia, kita sendiri yang kena bangunkan dia. Siapa yang nak rumah yang megah dengan taman-taman yang cukup indah di dalam syurga, maka tempahannya dibuka sekarang. Nak tempah kediaman mahligai dengan penuh taman-taman yang begitu indah di keliling dia, tempahannya dibuka sekarang. Ketika kita berada di atas dunia, dan tempahan itu akan ditutup bila nafas terakhir kita menghembus. Dia bukan kita sampai dekat sana baru nak tengok, oh syurga macam ni aku nak, syurga macam tu seronok aku nak pi. No, tempahan dia sekarang. Masa kita masih ada bernafas atas dunia ni, lambat sorry, nafas terakhir sudah keluar, selepas daripada itu minta maaf, tak ada lagi tempahan, tak ada lagi rayuan untuk nak dapatkan mahligainya. So mula usaha kita itu adalah saat kita berada sekarang ni. Namun harga untuk tempahan mahligai syurga dan segala isinya itu bukanlah dengan wang ringgit seberapa banyak kita ada sekalipun, bukan dengan emas perak yang kita kumpulkan, bukan dengan permata yang kita simpan dalam peti besi, no. Tetapi harganya adalah amal soleh yang kita buat, dan harganya adalah zikir yang kita lafazkan. Amalan inilah yang akan menjadi bahan bagi membina mahligai-mahligai kita di dalam syurga. Tuan-tuan nak mahligai macam mana? Nak mahligai kecil-kecil daripada orang? Silakan. Zikir sikit-sikit je. Nak mahligai lebih besar, lebih mewah, lebih indah daripada orang lain? Perbanyakkan lagi zikir. Nak yang begitu gah di dalam syurga? Lebih banyak zikir lagi kita lantunkan. Al-Hafiz Ibnu Abi Dunya dia meriwayatkan daripada Hakim Al-Ahmazi, katanya aku dengar syurga itu dibina dengan zikir. Syurga kita dibina dengan zikir. Bila zikir itu berhenti, kita memberhentikan zikir kita, maka berhentilah juga malaikat yang bekerja untuk membangunkannya. Bila kita zikir,
Seumpama kita sedang menghantar bahan-bahan binaan untuk membina syurga dan mahligai kita. Terhentinya zikir, malaikat yang diperintahkan untuk bina mahligai kita itu pun berhenti untuk membina dia. Kita boleh imagine tak? Kita nak buat satu banglo dekat atas tanah kita. Kita beli tanah nak buat banglo. Kita duk pump duit ni dekat kontraktor supaya dia bina. Tiba-tiba kita stop pump duit kepada dia. Rasa-rasa dia boleh bina tak? Dia stop daripada buat rumah kita. Sekali kita ada duit pula, kita pergi pump lagi duit dekat kontraktor tu. Dia sambung buat pula. Mujok kalau ada duit, kalau tak ada duit, kita bengkalai macam tu je lah. Maka zikir kita ni, yang kita lantunkan dengan lidah kita, kita bisikkan di dalam hati kita, itu semua menjadi bahan binaan kepada malaikat yang nak bina mahligai kita di dalam syurga. Kata Hakim Al-Ahmasi, bila mereka malaikat ni berhenti membina mahligai kita itu, mereka ditanya, mengapa kamu berhenti bekerja? Kenapa stop bina mahligai ini? Maka para malaikat tu jawab, kami tengah tunggu bahan-bahan binaan dia. Maknanya orang tu tengah stop zikir je, tak hantar bahan binaan dia, tak hantar zikir dia sebagai bahan binaan syurga dia. Dia stop, maka malaikat pun stop tugas dia. Bila kita sambung pula kita zikir, maka bersambunglah pembinaan mahligai kita di dalam syurga itu. Logiknya, bila kita banyak berzikir, maka semakin besar, semakin luas, semakin indah mahligai yang dibina untuk kita. Maka pada masa ini, sekarang yang kita ada atas dunia ni masa sekarang saat ini, semua para pekerja binaan itu yang terdiri daripada malaikat, mereka sedang giat bekerja, sedang tekun bekerja. Bila telah selesai semua yang nak disiapkan, pemilik rumah pun dijemput untuk mendiaminya. Habis hayat kita, maka stoplah pembinaan. Takat mana yang telah dibina, maka bila mereka stop membinanya, bermakna kita akan pergi menemui Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menikmatinya nanti. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dia ada pernah cerita, satu hari ada seorang yang sangat soleh, dia berjumpa dengan malaikat dalam mimpi dia. Dia jumpa malaikat dalam mimpi dia. Malaikat tu kata kepada dia, kami diperintahkan untuk siapkan rumah kamu di dalam syurga, dan rumah itu diberi nama Darus Surur. Darus Surur, dar maksudnya daerah, maksudnya boleh jadi kampung, boleh jadi rumah, boleh jadi villa. Surur kebahagiaan, sarir, surur kebahagiaan, villa kebahagiaan. Dia bagi nama kepada mahligai orang soleh ni. Dan kami telah bina dan kami telah memperhiaskan mahligai villa kamu ni dengan cukup indah. Kabar gembira untuk kamu, setelah 7 hari nanti rumah itu akan selesai dibina. Dia sebut, malaikat tersebut kepada orang soleh, 7 hari lagi mahligai kamu ni akan siap kami bina. Selepas 7 hari kemudian, ternyata orang soleh itu pun meninggal dunia. Maknanya, bila kita meninggal dunia, maka selesailah setakat itu sahaja pembinaan mahligai kita di dalam syurga. Sebab itu waktu yang kita ada di atas dunia ni cukup berharga.
masa untuk kita bina mahligai kita di syurga nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis ni dan beberapa hadis yang lain, dia mengatakan bahawa pokok-pokok yang menghiasi taman-taman syurga itu diperbuat, tumbuhnya itu daripada zikir-zikir yang dibaca oleh kita, dibaca oleh manusia. Nabi SAW sendiri yang menjelaskan, man qala subhanallahil azim wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang membaca zikir subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, maka akan ditanam baginya pokok kurma di dalam syurga. Hadis ini merupakan hadis riwayat At-Tirmizi. Taraf atau sanadnya hasan sahih gharib. Ya, Maha suci Allah yang Maha agung dan segala puji bagi Dia. Subhanallahil azim wa bihamdih biasa kita baca kat mana? Masa kita rukuk lah. Itu zikir dia. Baik, maknanya sama. Maknanya sama. Ya, sebab ada al-azim wa bihamdih. Tapi mengikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini lebih tepat untuk dibaca sebagai zikir menumbuhkan pohon-pohon kita yang berada di dalam syurga. Begitu juga ada riwayat daripada Abu Hurairah. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Hurairah duduk tengah tanam pokok. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tegurlah Abu Hurairah ini. Nabi kata, apa yang kau tengah lakukan ini wahai Abu Hurairah? Saja Nabi tanya. Nabi tahu dah Abu Hurairah ni tengah tanam pokok. Nabi tanya sebab Nabi nak bagi poin selepas itu kepada Abu Hurairah. Kamu tengah buat apa ni Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah jawab, aku tengah tanam pokok wahai Rasulullah. So Nabi nak bagi poin tanam pokok itu nak dikaitkan dengan syurga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yughras laka bi kulli wahidatin syajaratun fil jannah." Baginda beritahu, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang biasa kita baca 33 kali kan, selepas daripada solat ataupun bila-bila masalah, dengan tambahan ada wala ilaha illallah tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka kata baginda, akan ditanamkan bagimu dengan setiap kalimah itu sebatang pokok di dalam syurga. Maka setiap kalimah subhanallah satu pokok, alhamdulillah satu pokok, la ilaha illallah satu pokok, Allahu akbar satu pokok. Maka bila kita duk zikir sebanyak mana yang boleh kita mampu zikir,
maka banyaklah tanam-tanaman, pokok-pokok yang menjadi taman kita yang cukup indah di dalam syurga. Menurut ramai ulama, makna zikir ini bukan terbatas kepada zikir lidah sahaja, bukan pada lisan sahaja, tetapi makna zikir ini meliputi pelbagai ibadah yang dilakukan oleh manusia, termasuklah macam kita buat sekarang ni, menuntut ilmu. Sa'ad bin Jubair rahimahullah, seorang pakar tafsir dalam kalangan tabi'in, orang yang datang selepas para sahabat, namanya tabi'in. Salah seorangnya namanya Sa'id bin Jubair. Dia kata zikir adalah dengan mentaati segala perintah Allah. Yang namanya zikir itu bukan sahaja di lidah kita, tetapi segala aktiviti kita, perbuatan kita, perkataan kita yang mentaati perintah Allah, itu semua dikategorikan sebagai zikir. Maka sesiapa yang tidak taat kepada Allah, maka ia tidak dikira berzikir walaupun dia memperbanyakkan tasbih, tahlil dan bacaan Al-Quran. Maka Sa'id bin Jubair ini dia membuka satu ruang yang luas kepada kita, bahawa yang nak menjadi zikir kita itu adalah segala perbuatan kita yang taat kepada Allah. Itulah yang boleh dikatakan sebagai zikir, kerana zikir ini adalah mengingati Allah. Maka apabila perbuatan kita, perkataan kita mentaati Allah, mengingati Allah, sesuai dengan perintah Allah, maka itulah yang dimaksudkan dengan zikir. Adapun kalau semua satu orang dia ni, lidah dia ni subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tetapi mulut itulah yang duk fitnah orang, tangan itulah yang suka cari gaduh dengan orang, tak elok dengan masyarakat, maka itu tidaklah dinamakan dia ni orang yang berzikir. Ataupun tubuh badan dia digunakan untuk maksiat. Lidah ni banyak ni, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tapi buat zalim kepada orang, pada harta benda orang, tak menunaikan hak seseorang yang sepatutnya dia tunaikan. Kalau dia janji, dia mungkir dan sebagainya, maka itu tidak dinamakan dia orang berzikir. Kerana orang-orang yang berzikir ni adalah orang yang sentiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tokoh tabi'in yang lain yang namanya Atha bin Abi Rabah, dia kata majlis zikir ialah majlis halal dan haram. Bagaimana berjual beli, puasa, solat, kahwin, cerai, haji dan seumpama dengannya. Maka dia nak bagi tahu bahawa segala urusan kita atas dunia, bab ibadat, solat, puasa, bab munakahat, kahwin, cerai, rujuk dan sebagainya, bab muamalat, berjual beli dengan manusia, berhubung dengan manusia, itu semua sekiranya kita melakukan pada jalan yang Allah Ta'ala redai, maka itu dinamakan zikir. Dan itu akan menjadi bahan-bahan kita yang akan disampaikan kepada malaikat untuk dibina mahligai taman kita dan segala macam isinya yang berada di dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Abu Hazim Salah bin Dinah rahimahullah, dia kata barang-barang akhirat itu pada saat ini, barang-barang yang kita nak sampai, nak bina syurga kita tu,
hari ni masa kita masih duduk atas dunia ni, itu sangat murah. Maknanya senang nak kita kata nak export yang nak jadi bahan kita dalam bahan binaan syurga kita nanti. Sekarang ni sangat murah. Tapi bila sampai suatu hari nanti, barang-barang ini jadi sangat mahal dan kita tak mampu nak beli dia. Kita tak mampu nak supply dia, hantar pergi kepada syurga. Apa yang dia ucapkan itu ada benarnya. Selama mana nyawa kita masih ada dalam badan kita, itu sangat mudah untuk kita bangunkan rumah idaman kita, mahligai idaman kita, syurga yang kita nak yang macam mana. Dan dia tak memerlukan pembiayaan, tak payah nak pergi buat loan, tak payah duk bayar bulan-bulan, tak payah duk ada tunggakan dan sebagainya. Tak memerlukan pembiayaan yang banyak pun. Dengan hanya mengucapkan tasbih, tahlil dan melakukan segala apa yang Allah perintahkan, maka kita telah mula membina mahligai dan juga tanam-tanaman di dalam syurga yang abadi. Karena sebab itu, orang yang berakal, dia tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu besar yang dia dapat pada saat ini. Ketika nyawa ada dalam badan dia, dia tak akan lepaskan peluang tu begitu sahaja. Orang yang berakal ini, mereka akan berusaha untuk membangunkan kediaman mereka di dalam syurga dengan seindah-indahnya, iaitu dengan banyak melakukan ibadah sunnah dan juga zikir pada setiap masa. Jadi dalam hidup dia ni, benda yang paling penting, agenda yang paling utama adalah benda yang dia taat kepada Allah. Sebutan yang paling utama pada dia adalah zikir. Kalau tak ada benda yang tak penting, dia tak bercakap, melainkan dia gunakan saat itu untuk dia berzikir kepada Allah. Ini orang yang dia memandang masa depannya. Sebab kalau kita terlalu terleka sangat, kita banyak duk bercakap benda-benda yang tak mendatangkan faedah untuk akhirat kita. Kita duk bercakap hanya benda yang merapu, merepek, benda yang apatah lagi benda yang mendatangkan dosa. Itu hanya membuang masa kita dan akan merugikan akhirat kita. Apa kata kalau kita tukar? Kalau tabiat kita ini suka kepada benda-benda, dia cakap benda yang tidak ada faedah untuk akhirat, kita mula tukar untuk kita berzikir kepada Allah, dengan membayangkan apa yang kita ucapkan itu disampaikan kepada malaikat untuk membina syurga kita di sana. Salah seorang tokoh tabi'in yang dia memiliki kisah yang cukup indah dengan zikir, namanya Abdullah bin Ghalib, seorang tokoh tabi'in di Kufah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab dia Az-Zuhud bahawa Abdullah bin Ghalib ini, dia tak pernah berhenti menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apapun keadaan. Walaupun dalam tengah berbincang dengan orang ni, tengah bercakap dengan orang, beliau tidak menghentikan zikir dia. Sa'id bin Zaid dia kata, ketika Abdullah bin Ghalib terbunuh, kami letakkan jasad jenazah Abdullah bin Ghalib itu dalam kubur dia. Tiba-tiba keluar satu wangian daripada tanah kubur, macam minyak wangi. Malik bin Dinar kata, aku pergi ambil sebahagian tanah kubur tadi ni, aku bubuh di dalam kantung, dalam satu bekas, satu kantung lah,
macam beg kecil tu. Dan aku terus menerus duk cium bau wangi tersebut walaupun selepas beberapa hari. Ini kisah orang yang tak melepaskan diri dia daripada zikir. Tanah kubur dia pun turut berbau wangi. Betapa diraihkan orang yang banyak berzikir itu apabila masuk di dalam tanah. Abdullah bin Ghalib. Jadi kita ingat satu pesanan. Jangan meninggal dunia sebelum kita pastikan rumah yang akan kita diami di akhirat benar-benar selesa untuk kita tinggal. Kerana kehidupan akhirat itu kekal abadi. Nak hidup akhirat selama-lamanya, biarlah kita bina mahligai yang paling elok, paling selesa, paling indah. Jangan duk rasa tak apalah, asal dalam syurga memanglah cantik dah. Betul dah cantik. Kita pun sambil lewa dengan zikir. Akhirnya bila sampai di dalam syurga, betul kita dapat mahligai yang indah, tetapi orang lain jauh lebih indah lagi. Jauh lebih cantik, jauh lebih besar, jauh lebih moden, jauh lebih macam-macam, jauh lah. Jauh berbeza dengan kita. Kerana orang dalam syurga ni, nikmat yang dia dapat pun berbeza juga mengikut banyak mana amalan yang dia buat. Maka bila kita nak hidup selama-lamanya dalam syurga, biarlah berpada dengan mahligai yang kita ada. Buat yang paling elok, buat yang paling cantik, buat yang paling indah. Maka banyakkan sampaikan bahan binaannya, iaitu zikir-zikir dan ibadat-ibadat, agar itu menjadi bahan binaan yang cukup indah bagi mahligai kita di dalam syurga. Kalau rumah akhirat itu tak selesa untuk kita, tak adalah tak selesa, tapi kurang daripada orang lain, kurang, beza daripada orang lain, maka kita akan hidup dalam keadaan berbeza itulah sampai bila-bila. Kurang itulah sampai bila-bila. Sonok tengok orang lain lebih lagi daripada kita. Nak renovate tak boleh dah, sebab kita dah sampai kat sana dah. Nak renovate ni time dia. Nak bagi perbesar, nak lagi dah ini. Ketika kita duk masih berjalan atas dunia ni lagi. Sampai kat sana nak renovate, minta maaf lah, banyak mana yang kita hantar zikirnya, maka banyak itulah yang dibina mahligai kita di dalam syurga. Sebab itu mari kita renungkan, apa lagi ibadah yang kita tak buat? Bacaan Quran kita macam mana? Zikir kita macam mana? Selawat kita macam mana? Sembahyang sunat kita macam mana? Puasa sunat kita macam mana? Banyak amalan-amalan sunnah yang lain yang masih lagi mungkin kita belum mulakan. Maka time kita berada di atas dunia ni, kita rebutlah peluang ni. Banyakkan amalan-amalan sunnah. Cek balik, apa lagi amalan sunnah aku tak buat? Apa lagi zikir yang aku tak buat? Zikir cukup banyak. Sehingga kan Nabi SAW pun ajar kepada kita. Tadi kita baca 1-2 hadis, Nabi ajarkan zikir-zikir tertentu kepada kita. Antara yang lain juga zikir yang Nabi ajarkan kepada kita, zikir yang cukup disukai oleh Allah. 2 kalimah yang cukup dicintai oleh Ar-Rahman, ringannya di lidah dan beratnya di timbangan mizan, iaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Zikir yang cukup ringan, senang. Tapi berapa ramai kita daripada orang Islam yang tak tahu pasal zikir ini. Yang ramai cari macam mana aku nak banyakkan
dalam akaun aku. Yang ramai cari macam mana aku nak bagi besar rumah aku, nak renovate bagi besar. Tak apalah, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita ketepikan apa-apa yang menguntungkan akhirat kita. Jangan hanya kita fikirkan pasal keuntungan akhirat, dalam masa yang sama kita lupa keuntungan jangan kita hanya memikirkan keuntungan dunia, dalam masa yang sama kita melupakan keuntungan akhirat. Ini yang ditakuti. Tapi kalau satu orang dia memikirkan keuntungan dunia dia, dalam masa yang sama dia boleh memikirkan, dia boleh juga mengumpulkan kekayaan akhirat dia. Allah, ini cukup orang yang cukup bertuah. Sebagaimana Abdul Rahman bin Auf, sebagaimana Uthman bin Affan, dunia dia kaya, akhirat dia juga Masya Allah. Orang yang kaya dunia, kaya akhirat. Jadi orang-orang yang kaya, jangan hanya nak kaya atas dunia, tetapi fikirkan juga macam mana aku nak kesinambungan kekayaan dunia aku nak juga kaya dekat akhirat. Dan mudah-mudahan itulah yang menjadikan kita ni orang yang terbaik. Atas dunia kita kaya, kita membantu orang, kita gunakan pada jalan kebaikan, kita gunakan kekayaan itu untuk memberi nafkah ataupun bantu orang susah. Maka dengan itu, mudah-mudahan kekayaan kita itu akan disampaikan ke akhirat. Maka jadi kita juga orang yang kaya di akhirat. Dan setiap kali kita mengucapkan tasbih, ingat, setiap kali kita sebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallahil azim wa bihamdih. Maka kena ingat pada hakikat dia. Pada hakikat dia, kita sedang membina syurga kita. Kita sedang menanam pokok di taman syurga. Kita sedang membina mahligai-mahligai kita daripada zikir kita itu. Semakin banyak zikir yang kita ucapkan, semakin menghijau dan semakin rindang tanam-tanaman tersebut. Semakin cantik bunga-bungaan dia, semakin lazat banyaknya buah-buahannya dan segala macam kebaikan, wangiannya dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan lidah-lidah kita untuk berzikir, menyebut nama Allah, mengingati Allah pada setiap waktu ketika kehidupan kita ni. Semoga Allah Ta'ala memegang hati kita ni supaya kita tidak lara, kita tidak pesong dengan benda-benda yang sia-sia di atas dunia ni, tetapi memegang hati kita agar sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain kita mengharapkan daripada Allah, kita sendirilah yang kena usahakan untuk memperbanyakkan zikir-zikir ini. Kita sendiri kena ingatkan diri kita macam mana ataupun bila yang seharusnya kita perbanyakkan zikir. Kalau kita rasa kita jauh sangat lara ni, patah balik zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin ringan lidah kita untuk menyebut zikir ini, semakin indah dan hijaulah kediaman kita di dalam syurga kita kelak, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan itu memberi pengajaran kepada kita bahawa hidup kita ini tidak lama gunakan untuk memperbanyakkan zikir dan melakukan ibadah sunnah, agar semua ibadat itu, semua zikir itu akan mengindahkan kediaman kita yang kita akan hidup, yang akan kita duduk selama-lamanya nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.